Move. Okay. Ini adalah generator. Macam mana generator berfungsi? Jom. Sebenarnya ini first time saya guna generator sebenarnya. Saya tak pernah usik pun. Cuma yang ini jenis 200 watt punya 2000 watt punya generator, ada inverter sekali sebab dia ada output ni, ada output DC. 5 volt punya output DC, ada 1 ampere dengan 2.1 ampere. Okey, dia punya fungsi utama, kita ada AC output. Ni tempat isi minyak, pakai minyak kereta sahaja. Ini tempat letak minyak enjin. Okey, dan disebabkan tokai bagi saya pinjam benda ni, dah hantar kat berani buat, memang kena buka lah. Kena kopak lah. Takkan nak tengok-tengok gitu je. Kita nak belajar apa yang ada sebenarnya dalam generator. Dan kenapa dia boleh generate elektrik. Okey. Disebabkan benda ni agak gedabak, jadi penuh sikit video saya ni. Kita belajar sama-sama sebab ini pun first time bagi saya. Ini maybe dia punya tangki minyak. Ini dia punya motor dia kat sini. Gas, dia punya exhaust kat sini. Nampak tu ada dia punya exhaust tepi sini. Okay, so dia punya exhaust dia akan keluar kat situ. Basically benda ni motor lah. Kita dah guna minyak ada spark plug semua. Kita akan hidupkan motor ni. Motor tu berpusing. Bila berpusing, kita ada alternator. Alternator tu bertindak macam dynamo. Bila enjin tu dah berpusing kan, sebab macam motor biasa, enjin tu dah berpusing, dia akan pusingkan kita punya alternator. Alternator tu macam dynamo kat basikal tu kan. Kalau kita tengok basikal, kita letak dynamo dekat dia punya tayar belakang. Bila kita kayu basikal, dynamo tu berpusing, dia akan generate elektrik. Konsep lebih kurang. Disebabkan benda ni laju, jadi elektrik yang dihasilkan tu agak tinggi. Sebab tu ini dia boleh sampai 2000 watt. 2000 watt. Kalau 2000 watt tu pada kadar 240 volt, standard kita punya barang elektrik kat rumah kita, 2000 watt bahagi dengan 240. Ini dia punya voltage kat rumah kita kan, elektrik kan. Sama dengan 8.3 ampere. Dia boleh generate current pada kadar 240 volt. Sangat-sangat simple. Ini minyak petrol masuk sini, dia akan dibakar. Bila ada pembakaran, dia akan keluar asap kat tepi sini. Ni asap kat tepi sini, ada exhaust dia keluar sini. Pembakaran tu akan membuatkan kita punya motor ni berpusing, berputar. Enjin ini berpusing lah. Bila dia bergerak, enjin ni berpusing, dia akan pusingkan kita punya alternator. Saya rasa dalam ni kot alternator. Dan alternator tu akan menjana arus elektrik. Dan sini kita ada dua benda sini. Satu part sini dan satu part sini. Saya tak nak buka habis. Saya pun tak tahu pasang balik nanti Kang. Okey, dan untuk dia punya belakang panel dia ni, okey, kita ada dua bahagian. Satu bahagian bawah ni dan satu bahagian atas ni. Okey. Dua-dua ni ada berkait rapat. Yang bahagian bawah dengan atas. Kalau korang tengok yang bawah ni, dia macam ada tempat keluar haba tau. Dia ada lubang kan. Sebab sini dia ada heatsink dalam ni. Haba dia bukan keluar pada exhaust saja, haba juga ada keluar dekat bahagian ini. Sebab apa? Sebab kat sinilah dia punya voltage regulator. Voltage dekat kita punya motor tu akan naik turun sebabnya ianya hasil daripada elektromagnet. Perlunya voltage regulator ni supaya untuk regulate, untuk bagi kita punya voltage tu cun je keluar kat sini. Barulah dapat 240, 250, 230 volt kat sini. Kita punya voltage baru boleh pakai kat kita punya barang rumah kita kan. Rumah kita punya barang memang 240. Itu kita punya spesifikasi kita. Itu fungsi voltage regulator sini. Dan kalau korang perasan sini, kita ada DC output. Bila DC output, dalam ni juga dia akan ada inverter. Sebab tu nama model ni dia tulis sini 200 watt inverter. Inverter ni dia nak tukar daripada AC, ini AC ni, alternating current kepada direct current DC. Kita perlukan inverter. Sebab tu nama dia ada inverter. Okay, ini kita boleh cocok, nak charge handphone boleh, nak charge power bank, ikutlah macam-macam boleh. Asalkan dia punya rating 5 volt dan bawah 2 ampere, kita boleh guna benda tu. Okey, sebelum saya try, saya nak tengok dulu. Saya rasa sini, ini bahagian kita punya minyak enjin Minyak enjin ni saya rasa dah terisi. Okey dah, dia orang dah isikan untuk saya minyak enjin ni.
Okey, sini untuk kita punya spark plug. Kalau rosak kita boleh tukar situ. Okey. Okey. Ini kita punya minyak. Saya tak isi lagi minyak. Jom saya nak try. Okey, mula saya nak isikan minyak dulu. Buka kat dia punya tangki ni. Okey, isi minyak. Saya tak nak letak banyak sangat sebab nanti saya nak pulang balik benda ni, bazir minyak saya. Okey, tuang habis, tutup balik. Okey, tengok ni, dia ada step sini tau. Minyak enjin saya dah letak, minyak dah letak. Ni, turn on. Dekat punya tempat minyak ni, turn on supaya udara boleh masuk. Lepas tu kita ada tulis run situ. Saya pun kat sini pusingkan ke arah run. So kita akan bersedia untuk hidup. Tarikkan dia punya choke supaya minyak boleh full guna. Dah start engine. Okey, dah hidup. Choke tu turun sikit biar boleh bercampur udara sikit, baru pembakaran dia cun. Korang boleh adjust lah kat benda kat choke ni sampai korang rasa timing dia okey. Kombinasi antara minyak dengan udara tu comel. Adjust kat sini. Nampak tu. Okey, then saya nak try. Saya letak power meter saya sini. Tujuk. Okey, nampak tu tengah 244 volt. Boleh lah. Saya ambil saya punya blender, cocokkan dan saya hidupkan. Tengok dia punya power dia. Bam. Saya dapat power dia dalam 220 watt. Itu saya tengah guna sekarang. Okey. Itulah dia macam mana generator berfungsi. Kalau macam ni dia generator campur dengan inverter sebab dia ada DC output. Tapi DC dia pun macam sekadar 5 volt je. Just jenis power bank tak amazing sangat lah. Saya expect kalau 12 volt punya output lebih menarik pada saya lah. Kalau 12 volt. Tapi ini sangat 5 volt okey lah. Tapi sebab kita ada power bank kan, tak heran sangat. So itu sajalah kot. Nak guna saya rasa tak susah sangat sebab saya ni pun first time saya guna. Okey je, saya tak ada masalah pun tadi. Saya just ikut dia punya step tepi ni. Lepas tu saya tarik, dia terus start. Senang je. So rasa okey lah. Okay, ini terima kasih kepada Tokai dok bagi saya satu benda ni. Bukan bagilah, sebab saya nak pinjam ni, saya tak guna pun benda ni. Kalau nak guna pun bawa pergi camping, tapi saya camping pun maybe saya tak bawa benda ni. Orang yang memerlukan mungkin okey. Kalau macam saya tak guna benda ni sebab saya akan bawa bateri solar. Saya tak perlukan generator yang produce power yang tinggi macam ni. Kalau orang pergi pasar, bawa pasar, pergi orang nelayan, itu maybe sesuai. Okey, tak ada apalah, saya rasa itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.